أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون. Maksudnya, dan inilah kitab yang kami turunkan, padanya mengandungi keberkatan. Fattabi'uh, dan hendaklah kamu mengikutinya. Wattaqu, dan hendaklah kamu bertakwa. Moga-moga dengan yang demikian kamu mendapat rahmat daripada Allah. Sadaqallahul azim. Makasih musi majlis Saudara Khairul Anam, Ustaz Khairul Anam, sahabat lama saya dari Mesir lagi. Seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan kalimah syukur kepada Allah. Mengucapkan kalimah alhamdulillah adalah satu kalimah yang begitu ringan untuk disebut, tetapi besar fadilahnya. Apabila kita mengucapkan kalimah alhamdulillah, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang mana kita sedar ataupun kita tidak sedar. Nikmat yang kadang-kadang kita boleh kira hitung, dan kadang-kadang kita tidak boleh kira dan hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada malam ini. Karena dari jauh, kalau dalam bahasa hukum akal kita sebut, jauh mah, orang Kedah lah sebut. Tetapi dipertemukan oleh Allah. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan kita pula bertemu, bukannya bertemu dalam majlis-majlis yang lain, bertemu dalam majlis ilmu. Majlis yang dipenuhi dengan keberkatan, yang mendapat berbagai-bagai kelebihan dan fadilat. Hari ini tidak ada di kalangan manusia yang boleh mengatakan majlis ilmu tidak ada kelebihan. Walaupun orang itu menghalang daripada berlakunya majlis ilmu, tetapi dalam hati kecilnya mengatakan majlis ilmu punya kelebihan. Cuma ego manusia ni, apabila dia tak setuju dengan seorang tu, dia kata tak ada apa majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kena sedar bahawa diri kita adalah seorang hamba Allah. Bukannya kadang-kadang manusia dia tak tahu kata siapa dia. Bahasa Kedah ni. Kalau kita hari ini sebut, siapa kamu? Aku Ahmad.
Kadang-kadang dia lupa nak mengembalikan, akulah hamba Allah. Sebab itu dalam Al-Quran apabila Allah menyebutkan hambanya, satu penghargaan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menjadi satu kemuliaan bagi diri kita apabila kita mengingatkan diri kita bahawa aku hamba Allah. Kadang-kadang manusia dia terlupa. Kadang-kadang dia mendabik dada bahawa dunia ni aku yang punya. Sebab itulah keluarnya bertebarannya seluruh ulama atas muka bumi ini menyambung kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah Islam yang menyedarkan manusia mu hamba kepada Allah. Ke seluruh pelosok dunia membawa satu risalah, kita adalah hamba Allah. Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Risalah itu disebut sebagai Islam. Agama Islam yang kita terima hari ini adalah hasil daripada titik peluh tumpah darah pejuang-pejuang ulama-ulama dahulu. Tuan-tuan bayangkan, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat di Madinah dah memeluk Islam, alhamdulillah sempurna, mereka tak keluar dakwah. Agak-agak Malaysia sampai dah Islam. Pakai tak sampai tak? Kalaulah diambil sikap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Khulafa' Ar-Rasyidin yang lain, mereka hanya berada di Madinah, cukup amanah, aku Islami pada dah, orang lain nak jadi apa, biar pi. Pakai tak sampai Islam kepada kita. Tetapi mereka mengambil jalan untuk meneruskan dakwah, menyebarkan Islam, membawa rahmat ke seluruh alam. Disambung perjuangan mereka oleh para ulama, tabi'in, tabi'in, sehinggalah menyebarkan Islam itu sampai kepada kita hari ini. Begitu susahnya nak sampai kepada kita hari ini. Sampai kepada kita hari ini, Islam tak tepi, kita ambil benda lain. Sehingga kan remaja hari ini boleh dikatakan dekat mana kamu Islam? Dekat nikah, akad nikah. Bila nak sebut kamu pergi masjid dalam hidup, alhamdulillah saya pergi. Bila? Akad nikah. Sebab itu di Kedah dulu ana hadir satu majlis akad nikah kawan di masjid. Sebelum nak akad tu dia ada khutbah. Tu imam tu syarah. Tu imam tu bagi khutbah sejam setengah. Lepas asar tu sampai pukul 6.30 tak habis lagi. Ana dia tengok jam dah. Kita dah kuliah maghrib lah tadi. Lepas habis selesai akad nikah, nak kata hebat tu imam. Hebat ustaz, sampai sejam setengah khutbah. Dia kata yang inilah peluang yang dia ada nak cakap dengan anak muda. Selama ni nak cakap payah, tapi lah kali nak akad nikah, mai jumpa aku juga, nak ambil sign aku nak akad nikah. Bila ada peluang itu digunakan. Tuan-tuan, alhamdulillah di Kuantan tak teruk sangat. Kuantan tak ada ustaz. Kalau kita melihat bagaimana remaja Islam hari ini, berita yang kita dengar cukup sedih. Apabila ada kematian dalam konsert, apabila terjadi perkara-perkara sedemikian, orang menilai setakat mana mereka berpegang kepada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh,
gerakkanlah ke semua masyarakat di sekitar kawasan kita agar kembali dan berpegang teguh kembali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakkan mereka, sedarkan mereka bahawa jalan penyelesaian pada hari ini adalah Islam. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah kitab yang kami turunkan. Tuan-tuan, bila kita sebut Al-Quran, kita faham tak apakah itu Al-Quran? Al-Quran adalah mukjizat yang cukup besar, tuan-tuan. Sebab itu bacaan Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah yang kita baca dalam sembahyang sama dengan Fatihah yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat dahulu. Ini adalah satu mukjizat yang cukup besar, kekalnya sampai hari ini. Kita perlu beriktikad bahawa Al-Quran ini kekal dalam keadaan seperti mana ia diturunkan, tanpa ada kurang dan juga tambah. Kalau saudara kita yang belah Iran tu kata Quran tak cukup sempurna, kita perlu beriktikad bahawa Al-Quran sampai kepada kita hari ini sempurna. Ya, angkat. Ingat dekat sangat ada go. Kita hari ini perlu menyadari bahawa Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang sempurna. Disebutkan inna nahnu nazzalna alaihi dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Tuan-tuan semua, Al-Quran diberikan maksud kalam Allah. Ana tak mau bahas panjang bab kalam Allah ni, sebab ada puak Mu'tazilah kata dia makhluk. Ni Ustaz Anam boleh bahas bab akidah tauhid ni, dia alim. Ana dulu mengaji tauhid dengan dia di Masjid Azhar tu. Doktor Ustaz duk ngayak ke depan, ana ni tersengguk macam tu. Terlena, dia duk dengar lagi. Alhamdulillah. Nak soal tauhid lebih dia alim. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam secara beransur-ansur, dan membacanya menjadi ibadah. Full stop. Inilah pengertian takrif yang diberikan daripada saya sekolah rendah sampai saya habis sekolah. Kalau tuan-tuan tak percaya, buka buku pendidikan Islam anak-anak tuan-tuan, tengok apakah maksud Al-Quran. Al-Quran akan diberi pengertiannya sekadar itu, membacanya menjadi ibadah. Sebab itu hari ini orang ramai daripada kalangan kita hari ini hanya membaca Al-Quran, nak faham Al-Quran, nak ikut Al-Quran. Cara apatah lagi sampai hari ini orang boleh buat bacaan Al-Quran melalui orkestra. Tuan-tuan, saya tengok dalam YouTube tu, dia baca Al-Quran dengan orkestra, tuan-tuan. Oh, suara dengan muzik lagi. Kawan anak kata, macam mana ni Ustaz? Anak tak pernah jumpa lagi qiraat macam tu, anak kata. Taranum macam tu anak tak pernah jumpa lagi. Ini kali pertama taranum yang anak jumpa, orang baca Quran cara orkestra.
Boleh baca bacaan Al-Quran yang cukup terbaik. Sampai kami kawan-kawan dulu duk melawak berjenaka. Al-Quran diturunkan di negara Arab, di Arab Saudi, Mekah, Madinah. Qiraat hebat di Mesir dan di bumi-bumi Arab. Bacaan-bacaan yang sedap adalah daripada orang Malaysia. Bacaan lidah manusia, lidah orang Malaysia ni lembut, fasih. Dan sebut kita baca Fatihah, alhamdulillah, lembut, fasih. Bila buat pertandingan tilawah, Malaysia jadi tuan rumah, alhamdulillah. Orang yang tak mau ikut Quran pun waktu tu pi cakap dalam tilawah. Semua ada baik. Tetapi dalam unsur fahaman dan amalan daripada Quran, zero. Sebab itu di antara sahabat, kalau tak silap saya, Ibnu Mas'ud, yang mengatakan kami sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lemah dalam ingatan menghafal Al-Quran. Tetapi kami nak faham Al-Quran, kami terus beramal dengan Al-Quran. Tak seperti orang yang hanya laju menghafal Al-Quran tapi nak amal Al-Quran. Tak ada. Tuan-tuan semua, Sayyidina Umar belajar surah Al-Baqarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 11 tahun. Surah Baqarah, masya-Allah. 11 tahun. Tanya pasal apa yang lambat? Pasal belajar sikit, beramal. Belajar sikit, buat dulu. Inilah tarbiyah supaya kita mengikut Al-Quran. Sebab itu bagi saya, pengertian Al-Quran itu perlulah kita tambah. Bukan sekadar membacanya menjadi ibadah, bahkan beramal dengannya menjadi satu kewajipan. Padri Pope Vatikan menyatakan bahawa dalam masalah ekonomi, tuan-tuan semua, dunia hari ini ekonomi jatuh semua. Amerika tu sampai tahap cetak duit tidak ada lagi sandaran nilai. Dia boleh menggunakan dengan kuasa negara besar saja menilaikan duitnya punya nilai. Sehingga Pok mengatakan setelah habis semua ideologi ekonomi tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi, kembalilah kita mengkaji Al-Quran. Itu dia. Apabila berlaku kisah di Rusia, mafia on business, ketua Samsung, bila dunia mengatakan Islam teroris, irhab, pengganas, jadi ketua mafia di Rusia tu dia kata, aku diganah, rupanya ada lagi ganah. Dia pun mengkaji Islam ni, dia kaji Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Inilah kelebihan Al-Quran yang ada pada kita, yang boleh dikatakan di setiap rumah punyai Al-Quran. Kalau tak ada Al-Quran pun, yang ayat duk gantung tu pun ayat Quran. Kalau kami muda-muda dekat motor pelekat ayat kursi. Pasal apa? Takut hantu. Kalau pergi kedai makan ke kedai apa ke, pasti ada ayat 1000 dinar. Ini Al-Quran yang kita punyai, yang kita miliki, tetapi setakat mana kita faham. Sayyidina Umar menguasai 1/3 bumi dengan memegang satu kitab sahaja.
Al-Quran. Ini kelebihan Al-Quran. Kita tak tepi Quran. Apabila ditanya, kamu punya rujukan yang cukup hebat, Al-Quran, tapi di mana kamu letak? Saya meletakkan di atas rak. Bila datang Ramadan, saya cari untuk bertadarus. Ada di kalangan kawan-kawan kita ni, Quran buka time bila? Ramadan saja. Alhamdulillah lah buka. Tak buka langsung, mai baca Ramadan, tadarus ramai-ramai, sangkut tak lancar. Pasal apa? Tahun depan, tahun sekali saja buka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, diibaratkan kita punya satu benda yang cukup bernilai, tapi kita tak ambil, kita ambil benda yang lain. Kawan anda buat contoh seperti mana kita duduk rumah, kita berada di rumah, mak kita masak ikan siakap goreng. Ikan siakap ke ikan jenahak ke ikan mahal lah. Kita tak makan ikan di dalam rumah, kita keluar ke gerai makan nasi lemak ikan bilis juga. Nampak? Kita punyai Al-Quran, kita tak guna. Kita pergi ambil juga ideologi yang lain untuk menyelesaikan masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kita memahami satu perkara, semua perkara itu mempunyai maksud yang disebut sebagai pengertian definisi ta'rif. Sebab itu saya memberikan ta'rif Al-Quran ini kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan diturunkan secara beransur-ansur, membacanya menjadi ibadah dan beramal dengannya menjadi satu kewajiban, satu tuntutan bagi kita semua. Haza kitabun anzalnahu mubarak, mempunyai keberkatan. Tuan-tuan, berkat Al-Quran ni banyak. Hatta kan kalau orang hari ni buka ni, baca ayat Quran dekat ayat, punya berkat. Air 30 juzuk. Ada satu kawan tu, dia meniaga, dia tersilap cetak, dia tulis air 300 juzuk. Dia tersilap cetak 30 juzuk, ditambah satu lagi kosong, 300 juzuk. Kami kata, ish, juzuk mana lah ni? Ramai hari ni mengambil keberkatan Al-Quran macam-macam. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, keberkatan itu, berkat memberi maksud apa? Hari ini kita duk gahu bala. Berkat maksudnya apa? Kita berkat. Berkat tu apa? Berkat lah. Sebab tu kita hari ni bila tanya maksud apa, habis jam. Berkat yang dimaksudkan, banyak ulama memberikan maksud berkat. Antaranya guru saya memberi maksud berkat itu adalah nikmat daripada Allah. Dan dengan nikmat itu kita merapatkan diri kita kepada Allah. Itu berkat. Kalaulah gaji kita RM1,000, kalaulah berkat, dengan RM1,000 itu cukup untuk kita rapat dengan Allah. Kalau gaji kita 20 juta, sebut juta sensitif lah ni. Sebut juta orang kata mengata kat pandar lah. Dah.
Sebut kata juta, duk mengata kat panda. Dak. Ni juta betul, bukan juta panda. Bila mai 20 juta sekalipun gajinya, sekiranya tak berkat, tak cukup dengan gaji itu untuk merapatkan diri dia kepada Allah. Umur 40 tahun, Imam Nawawi rahimahullah riwayat mengatakan dia dalam usia 40 lebih, ada 38 meninggal. Dalam usia yang muda 40 tahun itu cukup untuk dia rapat dengan Allah. Pasal apa? Berkat. Kalau kita dalam usia 60 tahun, 70 tahun, kalau tak berkat 70 tahun pi dangdut lagi. 70 tahun beratur beli nombor ekor lagi. Usia itu tidak disebut berkat. Sebab itulah berkat ini, setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan dengan nikmat itu kita rapat dengan Allah. Al-Quran dikatakan berkat. Berkatnya Al-Quran ini, dengan Al-Quran ini kita rapat dengan yang mencipta kita, Allah. Mubarak fattabi'uh. Berkat tang mana Al-Quran ini? Fattabi'uh, apabila kamu ikutnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hari ini ramai ustaz kata kena ikut Quran. Ya, kena ikut. Ikut macam mana ustaz? Betul. Bagi kita kadang-kadang orang awam ni nak sebut nak ikut Al-Quran ni macam mana? Tuan-tuan semua, apabila kita hidup dalam suasana keluarga Islam, ayah kita kecil-kecil lagi ajar kita sembahyang, solat. Tuan-tuan, sembahyang, solat itu siapa suruh? Allah. Maknanya dari kecil lagi kita ikut Quran. Sembahyang kita ikut Quran. Puasa kita ikut Al-Quran. Zakat kita ikut. Haji kita ikut. Jual beli kita ikut sikit-sikit. Qanun jenayah, tuan-tuan jawab sendiri. Di mana hari ini menghasilkan keberkatan yang tadi? Sebab itu merintah 50 tahun lebih. Kalau tak ikut Quran, dengan merintah 50 pun tak rapat dengan Tuhan, tak ada keberkatan. Sebab itulah kalaulah satu, tuan-tuan, zaman pemerintahan Sayyidina Khalifah Umar Abdul Aziz 2 tahun 2 tahun saja keberkatan yang ada, Masya Allah. Sampai ke tahap berkatnya pemerintahan Umar Abdul Aziz ni, burung-burung tak lagi risau nak makan. Pasal apa? Duit Baitul Mal boleh beli makanan burung, bubuh atas bumbung. Kalau burung boleh makan, orang lagi boleh makan. Tapi kita hari ni dahsyat. Panda boleh makan, orang belum tentu boleh makan. Sebab itu kita mempersoalkan mengapa Al-Quran tidak diikuti. Tuan-tuan, persoalan ada dalam diri kita yang perlu kita rungkaikan, keluarkan, gerakkan, kejutkan jiran-jiran kita semua.
Apabila kita bercakap dalam soal kamu berakidah dengan Islam, kamu beriktikad bahawa Al-Quran ini kalam Allah, mengapa kamu tidak mengikutnya? Bahas orang hari ini. Tu dia ustaz. Bila ustaz saja cakap nak takbir negara pun kena ikut Quran. Tuan-tuan, seluruh ideologi pemikiran manusia tu manusia yang cipta. Kalau dalam soal kanun jenayah, tuan-tuan cuba fikirkan. Quran ni disebut tak banyak dalam mencuri, zina, dalam hiradah, qat'ut tariq, dalam berapa bab sahaja yang dikatakan disebut dalam Quran yang dimasukkan dalam hudud. Kenapa Allah Ta'ala memilih hanya dalam 5-6 saja? Kenapa tidak diletakkan sampai 10, 20 kesalahan yang patut ada dalam hudud? Kenapa langgar lampu isyarat tak letak dalam Quran? Kerana 6 permasalahan tadi manusia tak sampai dari akal untuk menyelesaikan masalah. Manusia boleh fikir, panggillah orang cerdik pandai daripada seluruh pelosok dunia. Nak menghadapi 6 masalah ini, masalah hudud ni, tak boleh nak selesai. Jadi Allah dengan sifat Maha mengetahui telah menyediakan bagi manusia. Mu nak merintah, baik, buatlah dalam bab benda yang lain. Kamu nak denda ke, nak saman ke, nak buat apa, itu hak kamu, ta'zir. Tetapi dalam hudud ini hak aku. Aku tahu kamu guballah beberapa jenis kesalahan, 1000 kali kamu gubal pun tak boleh nak selesai masalah ni. Aku tolong cipta kat kamu. Dalam masalah hudud ni, dunia tak boleh selesaikan masalah. Al-Quran ada jalan penyelesaian. Kita tak sedar. Kita tak sedar. Saintis barat mengkaji kaedah embrio. Manusia ni beranak daripada mana barat mengkaji. Akhirnya barat menemui bahawa manusia ni proses dalam perut tu, daripada setetes mani menjadi seketul daging menjadi tulang, meliputi tulang itu daging, menjadilah seorang yang kecil. Kemudian fetus, sudah ada istilah dia, terus menjadi seorang bayi. Manusia mengkaji, akhirnya dia kata Muhammad telah beritahu awal lagi. Itu dia. Dalam mana? Ini dia Quran sebut. Kita sebab itu dalam masalah, berbagai masalah, kita punya Al-Quran. Imam dahulu dalam satu masalah nak cari masalah ni tak selesai, tak boleh fikir. Ni dia ni 30 kali khatam Quran nak jumpa penyelesaian. Tuan-tuan semua, sedarlah, kembalilah kita kepada Al-Quranul Karim. Isya pukul berapa ni? 8.20, 8.30. Kembalilah kepada Al-Quran. Fattabi'u wattaqu. Hendaklah kamu bertakwa. Sebab itu Al-Quran apabila kita ikut, tak sempurna kalau tidak ada ketakwaan. Takwa ni maksud apa? Hari-hari Tok Khatib sebut, hari ni Jumaat Tok Khatib sebut ittaqullah. Ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih.
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa memberi maksud melaksanakan kesemua perintah Allah dalam masa yang sama, meninggalkan segala larangan Allah. Imtithal ma amara Allah wajtanibu ma naha Allah. Sebab itu bila wajtanibu bukan kata tinggal, jauhkan. Benda Allah Ta'ala larang ni kita kena jauh. Sebab itu mencuri, zina, Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan, kalau tuan buka Al-Quran, jadi Al-Quran juga wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir tu dah haram lah. Nahi, larangan Allah memberi maksud haram. Hampirnya telah haram. Bagaimana kalau buat lagi haram? Sebab itu dalam perkara-perkara haram ni, kita kalau boleh jangan dekat. Kerana takwa memberikan satu perlindungan kepada kita. Sebab itu kalau kita punya takwa, segala perintah Allah kita laksanakan. Segala tegahan, larangan Allah kita jauhkan. La'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat maksudnya kasih sayang. Baik itu bila hadis menyebutkan irhamu man fil ard wa yarhamkum man fis sama, wa fi riwayah wa yarhamukum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi. Kita sama-sama manusia perlu merahmati. Merahmati itu berkasih sayang. Sebab itu sama-sama kita orang Islam perlu merasakan ada perasaan kasih sayang. Tuan-tuan semua, manusia ni bila dia jadi satu perkara yang tak elok, dia ada dua punca. Yang pertama jahil, yang kedua alqah. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Sebab itu ulama tafsir mengatakan fi innal insana lafi khusr. Maknanya manusia ni rugi sepanjang masa. Kita asalnya kerugian. Sebab itu kita bangun-bangun pagi mencari pengisian yang berfaedah supaya hidup tak rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dalam masa yang sama, beramal soleh. Sebab itu wa amilus solihat, waw itu disebutkan waw bersama. Ada orang beriman tapi tak beramal soleh, tak jadi. Ada orang tak beriman tapi beramal soleh, ada. Orang bukan Islam, non Muslim, buat perkara baik. Entah. Bahkan dalam masalah dunia hari ini, bila jadi apa-apa pun musibah, bantuan yang pertama sampai daripada gereja-gereja. Betul? Macam contoh di Aceh dulu jadi tsunami, sampai dulu bantuan dari sana. Sebab itu mereka dalam usaha mereka nak dakwah, dia tak apalah, tetap tepi dulu. Dan juga yang menasihati dalam perkara yang benar. Wa tawasaw bil haqq,
Hak memberi maksud. Manusia ni dia tak tahu, jahil. Bagi tahu dia benar apa yang betul. Sebab itu bila manusia ni dia cakap satu benda, kadang-kadang dia tidak tahu apa pun. Bagi tahu mereka perkara hak. Qulil haq walau kana murra. Berkatalah benar walau sekalipun pahit. Hak maksudnya apa? Benar. Benar dalam arti kata yang Allah Ta'ala iktiraf benar. Manusia boleh. Kalau dalam periksa sekolah dulu ni, kita jawab satu soalan. Contoh, Ali pergi ke kedai, seterusnya dia tinggal tempat titik kosong. Kita pun jawablah, Ali pergi ke kedai, seterusnya pergi melihat kawan-kawannya. Betul? Betul. Satu lagi seorang dia bubuh, Ali pergi ke kedai, seterusnya pulang ke rumah. Betul? Betul ya? Seorang lagi dia bubuh, Ali pergi ke kedai, seterusnya pergi ke masjid. Antara tiga soalan, tiga jawapan yang diberikan, tiga-tiga betul, tetapi yang diiktiraf oleh guru mesti yang sama dalam buku. Jadi dalam buku dia tulis Ali pergi ke kedai, seterusnya pulang ke rumah. Jadi jawapan salah seorang daripada yang ketiga tu betul. Walaupun dari sudut ayatnya dua-dua betul, tiga-tiga betul. Begitulah dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala mengiktiraf perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang hak melalui wahyunya, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedarlah, berilah peringatan kepada mereka bahawa al-haq itu adalah yang diiktiraf oleh Allah, bukan diiktiraf oleh manusia. Wa tawassaw bis-sabr, dalam keadaan sabar. Pasal apa sabar? Pasal alpa manusia ni. Kita hari ni bagi peringatan, esok dia buat lagi. Lusa orang Kedah sini sebut lusa juga. Lusa dia buat lagi. Kita bagi peringatan, tulat dia buat lagi. Tulat tu betul sama tu. Lepas tulat, tungging pun dia buat lagi. Lepas tungging ada lagi. Kedah habis tak kat tungging. Kau faham ada lagi. Seringkali manusia diberi peringatan, dia pun ulang buat lagi. Jadi itulah kealpaan manusia. Tapi tuan-tuan, ini rahmat Islam. Imam Al-Basri, seorang tabi'in yang alim, seorang yang faqih, seorang yang sufi. Imam Al-Basri ni, bila ditanya kepada dia, tuan, bagaimana seseorang yang hari ni dia buat ibadah, buat baik, esok dia buat maksiat, lusa dia buat ibadah, tulat dia buat maksiat pula, tungging dia buat ibadah, seringkali berputar ibadah maksiat. Itulah kita. Kemudian Imam Hasan Basri, seorang yang alim, wara, dia jawab apa? Itulah bukti iman yazid wa yanqus. Itulah bukti iman manusia ni bertambah dan berkurang. Amaran dia beri, tetapi awasi iman kamu ketika mana dijemput oleh malaikat Jibril. Di mana kedudukan iman kamu? Dijemput oleh malaikat maut, malaikat Jibril lah, malaikat Israel. Di mana kedudukan iman kamu? Ketika mana kita manusia ni iman yazid wa yanqus, itu
biasa. Sebab itu kita jangan marah. Bukannya jangan marah, jangan kita bebal dalam berdakwah. Hari ini kita bercakap, orang duk cakap jangan buat, buat juga. Lah kali tak bagi tahu lah. Kalau ikutkan bebal, kita hari ini duk masjid jadi. Tak payah turun pergi jalan raya, tak payah buat kerja apa, kita duk masjid ikut bebal. Kita duk kata janganlah pilih. Lepas ni minyak naik, tak apa minyak naik pun kami suka. Kita kata jangan pilih lagi di Puano. Lepas ni GST, tak apa GST pun kami suka. Buat je rakyat suka. Kalau ikutkan bebal, sudah habis. Tapi 13 kali kita tak bebal, kita terus berdakwah kepada rakyat. Kita tak tinggal. Inilah konsep dakwah. Janganlah kita bebal mengajak orang buat perkara yang baik. Dia tepi rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benda ni ada pada jemaah tabligh, ada puji. Ya. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Jom masjid. Tak apalah kalau kena baik macam tuan-tuan semua, tak apa. Sat lagi saya pergi. Kena yang kepala masam. Awak ingat aku tak biasa pergi masjid? Awak, kamu ingat saya tidak tahu jalan ke masjid? Dia bukan ada apa pun. Jom kita pergi masjid. Nak ajak pergi masjid, kena yang kepala masam keluar marah kawan tu, kesian kawan tu. Kita kena marah ke, kena apa sekalipun, jangan putus asa. Pergi lagi. Kita pergi sampai daripada biru berubah hijau. Jangan putus asa. Itu kita dalam kaedah dakwah. Itulah perkara yang paling penting. Bila kita pergi, kena hambat. Pakai tak pergi dah. Jom pergi rumah Pak Mat. Aku pergi dah sekali, kena hambat. Tobat dalam seumur hidup aku tak pergi dah. Nampak? Dia merasa. Tapi itulah manusia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan 8:34. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kesemua benda. Sebab itu disebutkan ta'rif makhluk ma siwallah. Dalam ilmu tauhid memberikan maksud siapa makhluk kecuali Allah. Maknanya semua makhluk. Kita makhluk, burung makhluk, malaikat makhluk, bumi makhluk, kesemuanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya sifat penyayang. Penyayang Allah taala seperti mana disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila lalu satu kawasan berapi, ada api selepas perang kalau tak silap. Lalu mak ni, ibu dia pergi ambil anak, peluk, jauhkan daripada api. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu lihatlah ibu yang jauhkan anaknya daripada api, bahkan Allah 99 kali ganda lagi tak mau melemparkan makhluknya. Kasih sayang Allah nak lempar dalam api. Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan, rahmat Allah melebihi kesemua rahmat makhluk. Sebab itu manusia buat maksiat setakat mana pun, tara mana buat maksiat pun, pintu keampunan tetap diberikan. Ada kisah riwayat, tak pasti Israeliat ke tak. Kisah seperti mana waktu tu Nabi Musa dengan pengikut dia
doa minta hujan. Lalu turun wahyu kepada Nabi Musa, kami tak turunkan hujan sebab salah seorang dari pengikut kamu ni ada buat maksiat semalam. Kemudian Nabi Musa kalih belakang, siapa di kalangan kamu buat maksiat, baik mengaku siap. Tiba-tiba hujan pun turun. Heran Nabi Musa. Macam mana hujan boleh turun? Tak dan siapa nak mengaku lagi buat maksiat. Turunlah wahyu mengatakan apa? Si fulan telah sembunyikan maksiatnya, Allah mengampunkan dosa dia. Allah. Dengan menyembunyikan dosa kesalahan kita pun Allah Ta'ala ampun. Sebab itu apabila musibah besar hari ini adalah apabila dia buat silap, bukan kata malu, bahkan bangga. Kamu semayang Jumaat tadi, aku Jumaat 10 tahun dah tak semayang. Bangga. Macam mana hasil rompakan? Alhamdulillah setakatlah 20 juta aku beli buat cincin. Bangga dalam melakukan maksiat manusia hari ini. Bangga. Sebab itulah hadis Nabi kata, fa illam yastahi fasna ma syi'ta. Sekiranya kamu tidak merasai satu pun malu, buatlah apa pun yang kamu nak buat. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Sebab itu dalam keadaan manusia dulu ni, alhamdulillah tak tahulah saya kecil, takut ni nak buat maksiat juga. Sebab itu ana fikir bahawa malu nak buat maksiat ni adalah mengikut bi'ah suasana. Tuan-tuan, kita duduk di sekolah, kita berada di sekolah agama. Cuba kita berada di sekolah agama ni, kalau tak semayang, tak solat jamaah, bukan tak semayang, tak solat jamaah ni, tanya, entah semayang jamaah semalam, tak semayang pun mengaku semayang. Pasal apa? Malu. Nampak? Apabila dalam suasana bi'ah yang cukup baik, tak buat perkara baik pun malu. Tetapi dalam suasana yang rosak hari ni, kalau belah Kedah lah, belah Kuantan mungkin nak lagi, Kuantan tenang. Orang Kuantan bawa kereta 30-40 kan. Kalau orang Kedah tu muda-muda bayar bawah sikit pada saya, tak bawa perempuan keluar naik motor, malu. Tak cinta, kamu cinta? Tak cinta. Cerai pasal ada awet, tak ada, cerai. Ni dia pakat duk lawan tunjuk awet ni, bangga. Bukan tunjuk bini, tunjuk awet baru bangga dengan maksiat. Tetapi Allah Ta'ala sediakan keampunan. Mu buat maksiat, sedar, kembali ke jalan yang benar. Kejutkan mereka, gerakkan mereka, bangun, kembali ke jalan yang benar. Ini adalah tugas kita semua. Apabila Allah sediakan kesemuanya, manusia hidup ni tak cukup apa lagi, cuba bagi tahu. Keperluan asas semua dah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik sikit, nak tengok. Kadang-kadang Allah Ta'ala tambah uji. Sepatut air sungai takat tu ya, naik sampai atas ni, Allah Ta'ala tambah nak uji. Kita alhamdulillah. Segala kelengkapan manusia hidup hari ni sempurna. Tak cukup, Allah bagi lebih. Manusia boleh makan nasi, tak cukup nasi, balas semua. Ini nikmat yang Allah Ta'ala sediakan.
Bukan sekadar Allah Ta'ala sediakan cara kamu nak hidup ni lengkap ke tak? Allah Ta'ala juga sediakan berbagai-bagai kaedah kamu bermuamalah sesama kamu, manusia sama manusia. Dalam jual beli jangan menipu. Dalam berhutang jangan ada riba. Kerana kesemua ini boleh membawa kepada pintu kebinasaan. Allah Ta'ala sediakan. Kamu jual beli jangan bohong. Bohong berkelahi boleh tikam menikam kerana tipu dalam perniagaan. Ada Ustaz. Oh, kalau kena tipu RM1 tak apa Syekh. Ni kena tipu 18 juta. Juta lagi Ustaz. Bukan panda, juta. Kena tipu 100 juta. Siapa tipu? Kawan rapat tidur satu bantai pun tipu lagi. Itu dia. Allah Ta'ala sediakan kamu berniaga, berurusan dengan manusia, jangan tipu. Dalam perjanjian ada saksi begini. Kerana apa? Sayang pada makhluk. Begitulah dalam kamu mentadbir urus negara, Allah Ta'ala telah sediakan berbagai-bagai kaedah. Kenapa Allah Ta'ala sediakan? Soalan yang kita perlu tanya, kenapa Allah Ta'ala sediakan Al-Quran yang sempurna hari ini? Kerana dia sayang kepada kita. Kasih sayang Allah melimpah kepada kita. Kita boleh keluar daripada kasih sayang Allah Ta'ala. A'azanallah. Moga kita berada kembali dalam kasih sayang, rahmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada makhluk. Nak rasa cukup sekadar itu. Kita balik muhasabah diri kita, teruskan bekerja. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sekiranya kamu merasai letih, sakit, luar dan dalam, ketahuilah bahawa musuh kamu juga sakit, letih, luar dalam. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kamu mengharapkan Allah, mengharapkan redha Allah, dan musuh kamu tak harap redha Allah. Itu bela dia. Teruskan semangat, gembeling, gerakkan mereka dengan al-haq dan as-sab. Berikan mereka kebenaran dan kesabaran yang perlu ada pada diri kita untuk sama-sama kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghna shighara wa li جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا يا الله بالحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من أهل جنتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.